Bagai berkurung lamanya masa memisahkan kita, hingga ku terlupa pada para sumpah. Malam mencari mimpi, siang mencari arti, tersingkap seribu makna, terucap seribu kata, terkumpaslah rahasia. Sekian lama berpisah, akhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu, dan ternyatalah cintaku yang satu. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir. Setelah ku sekali cintamu yang abadi, tak ku harap, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi dan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi, kerana kau lebih mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih ada kesempatan untuk kita bincangkan, untuk kita sembang-sembangkan. Sebenarnya aku tergerak pada rasa untuk bercakap dari hal saka. Saka yang apabila dibuang kembali semula. Kenapa aku bincangkan perkara ini? Disebabkan pada waktu-waktu mutakhir ni, masalah dan ramai mengaku yang mereka boleh buang saka. Namun pada hakikatnya, untuk buang saka bukanlah perkara yang mudah. Bukan. Cuma ramai mengaku, khususnya ahli-ahli yang berpegang pada ru'yah, mengaku mereka boleh menghalau saka, membuang saka, bahkan menghantar saka ke Mekah, Madinah untuk mengerjakan haji atau umrah, atau untuk masuk ke kelas-kelas tajwid untuk belajar agama. Di mana sebenarnya kebenaran pada hakiki yang sebenar? Aku terima sebenarnya beberapa panggilan dari hal saka yang sebelumnya sudah ada ustaz yang buang saka itu dan dikatakan saka itu sudah dibuang. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Beginilah, biar aku jelaskan. Aku harap penjelasan ini tidak menyinggung mana-mana pihak. Aku harap.
Pada hakikatnya, hakiki yang paling dalam, kita ni adalah bangsa Jawi, adalah bangsa Melayu. Adakah kedatangan Islam menolak adat dan resam yang kita ada sebagai Melayu? Sebagai seorang Melayu, tentu sejak kecil aku berguru dari seorang guru ke seorang guru, sehinggalah aku temui guru yang sejati, yang satu-satunya, dan aku berpegang pada guru yang sejati, yang tidak ada duanya. Kata guru, camkan baik-baik wahai anakku, bahawa jampi, mentera dan serapah, atau jampi, serapah, mentera, itu adalah adat dan ilmu bangsa Melayu sejati. Bagaimana dikatakan Melayu seandainya jampi, serapah dan mentera itu sendiri tidak dapat dibezakan? Bagaimana? Sedangkan kata guru, pantun, syair, madah, pujangga, peribahasa, semua itu adalah perkara yang berlainan, punya rahsia yang tersendiri, punya kekuatan yang tersendiri. Oleh kerana bangsa Melayu pada adat, resam dan budayanya sangat berhubung rapat dengan alam yang tak kasat pada mata, aku katakan bahawa bangsa Melayu adalah satu bangsa yang hebat. Ya betul, orang-orang Asia adalah orang-orang yang hebat, yang punya ilmu tak masuk pada akal. Kenapa aku katakan begitu? Cuba kita bayangkan. Orang Melayu, kepalanya dengan ilmu yang dia ada boleh tertanggal dari badan dan terbang melayang sebagai penanggal, namun masih hidup. Masih hidup. Dan apabila kepala itu kembali, dia akan masuk semula di dalam badannya. Jika kita fikirkan, perkara itu tak masuk pada akal. Mana mungkin kepala sudah tertanggal dan terbang dengan tali perut, jantung, limpa, hati yang terburai, tapi masih hidup sebagai manusia biasa. Dan pada masa tertentu akan terbang semula mencari mangsa. Itu belum masuk lagi bangsa Melayu yang memelihara hantu raya, di mana hantu raya digunakan untuk mengerjakan kebun dan ladang yang berpuluh-puluh ekar. Dikatakan hantu raya itu boleh memikul bala sebesar 1 atau 2 pemeluk. Cuba kita bayangkan. Bahkan bangsa Melayu adalah satu bangsa yang setengahnya boleh menunggang harimau. Pelik kan? Orang Melayu adalah satu bangsa yang penuh dengan ilmu, yang mana dengan ilmunya mereka boleh menunggang harimau. Adakah sebenarnya apabila Islam masuk, maka ilmu-ilmu itu terhapus? Tidak. Ilmu tidak akan terhapus. Tidak. Baiklah, aku tak nak melalun ke perkara-perkara lain. Aku nak bercakap dari hal saka yang sudah dibuang oleh orang tertentu yang bergelar ustaz
katanya sudah dibuang. Tapi saka itu kembali. Jadi aku minta maaf pada ustaz tersebut. Terus terang sahaja, sebenarnya saka itu tidak engkau buang. Kerana saka tidak boleh dibuang hanya dengan membacakan ayat-ayat ru'yah. Apa perlunya ayat ru'yah yang begitu panjang jika sekadar engkau menghalau gangguan jin, syaitan dan puaka peleset itu? Bukankah azan itu sahaja akan membuatkan puaka-puaka itu lari, menjauhkan diri, dan kemudian datang semula? Tak perlu engkau bacakan begitu banyak ayat-ayat, kerana engkau boleh membaca ayat-ayat Quran. Dan mereka yang tidak boleh baca ayat-ayat Quran itu, ayat-ayat ru'yah itu, engkau bekalkan dengan CD, MP3 ataupun apa-apalah untuk dikumandangkan di dalam rumah. Adakah sebenarnya itu cara merawat saka, puaka, peleset, jembalang, hantu, syaitan dan iblis? Adakah itu caranya? Secara pribadi, bagi aku tidak. Perkara itu tidak berlaku. Perkara itu tidak berlaku kerana peliharaan saka adalah satu makhluk yang sangat berpegang kepada janji. Sangat berpegang. Bahkan untuk membuangnya, bagi setengah-setengah orang, dan bagi setengah para pengamal ilmu terpaksa masuk di alam rohani, pergi ke satu masa yang lama dahulu untuk melihat semula perjanjian yang dimeterai antara tuannya dan puaka berkenaan. Apakah perjanjiannya, dan apabila perjanjian itu sudah dapat dipastikan, maka saka itu boleh dibuang dengan cara sebagaimana hubungan pertunangan itu diputuskan. Kerana ikatan saka dengan tuannya sama ada dari ahli keturunan atau apapun anak cucunya. Kerana saka itu sangat berpegang kepada perjanjian. Selagi perjanjian itu tidak dibatalkan, maka dia akan kembali semula. Jikapun perjanjian itu diangkat dan mau dibatalkan, satu sahaja kekurangan dari apa yang diperlukan sebagaimana perjanjiannya dahulu, maka dia dengan sendirinya akan membatalkan proses mengembalikannya ke tempat asal. Kerana jika kerbau dan lembu itu dipegang pada talinya, maka perjanjian saka itu mereka memegang kepada tali nyawa pemiliknya. Kerana telah ada perjanjian persenyawaan antara pemilik saka, pemilik puaka dan jembalang itu, yang menjadi saka pada anak cucu keturunannya. Seandainya perjanjiannya mengatakan sehingga ke anak cucu, maka sehingga ke anak cuculah ia berpegang. Jika perjanjian itu sehingga ke cicitnya, bahkan ada perjanjian yang dikatakan bahawa seluruh keturunan, maka seluruh keturunannya akan menanggung akibat tersebut. Dari situ, bagi aku, saka tidak boleh dimusnahkan.
dengan cara meru'yah. Tidak. Mesti kembali keluar dari diri. Mohonlah pada Allah Ta'ala supaya roh idafi yang ada di dalam diri kita dapat keluar dan kembali ke masa yang silam. Kerana bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada beza Allah dulu dan Allah sekarang. Tidak ada bezanya. Kita perlu melihat semula perjanjian yang ada, lalu membatalkannya. Perlu ada persediaan yang cukup. Dan jika perkara itu masih diingkarkan, maka ketahuilah oleh kamu, jika bagi aku duduk di dalam afal Allah, tapi engkau, jin, saka, puaka, polong, palesit, jembalang maupun hantu, engkau duduk di dalam laknat Allah. Maka pertembungan afal Allah dan laknatullah itu adalah satu pertembungan sebenarnya yang mempertaruhkan nyawa. Kerana itu bagi aku, perlawanan demikian sangat bergantung pada keyakinan hak ul hak. Kerana itu adalah satu pertaruhan nyawa. Mati atau hidup itu urusan Tuhan. Tapi perlawanan mesti berlaku, dan nyawa sebagai taruhannya. Banyak terjadi sebenarnya pada saat-saat akhir begini. Apabila saka itu dihantar ke dalam hutan, dalam semak mungkin, dengan meletakkan jagung yang sudah direbus atau kacang yang sudah direbus, lalu berpesan, engkau jaga akan jagung ini. Selagi jagung ini tidak tumbuh, engkau jangan kembali. Tetapi jika jagung ini tumbuh, engkau boleh kembali. Kemudian apabila pesan itu sudah dibuat, jagung itu sudah ditanam, pulanglah pemilik saka dan orang yang membuang saka berkenaan. Tapi sayangnya belum sempat naik ke rumah, saka tersebut sudah ada di tangga paling atas di rumah berkenaan. Bahkan yang lebih buruk lagi, saka itu kembali lebih awal dan memberontak. Maka diharumnya seluruh keluarga, kerana baginya dia dikhianati. Jadi untuk membuang saka tidaklah memadai dengan ru'yah, tidaklah memadai dengan membawa jagung atau kacang hijau yang sudah direbus. Tidak. Kerana di hutan-hutan berkenaan sudah ada saka yang sudah dibuang dengan cara berkenaan. Saka berkenaan akan saling mengajarkan dan saling berbisik bahawa jagung yang kau tunggu itu tidak akan tumbuh. Aku pernah dianiaya dan dikhianati oleh manusia begitu. Jadi kau pulanglah, balaslah dendammu. Kerana manusia adalah termasuk di dalam orang-orang yang khianat. Selepas engkau bertengkur lumus, mengangkat balak, membersihkan kebun, membersihkan ladang, menjaga harta pusaka pemiliknya dari satu generasi ke satu generasi, sampai masa engkau pula mahu dibuangnya, maka kembalilah engkau.
beri balaslah di atas perbuatan mereka. Kerana itu sebenarnya saka bukanlah perkara yang mudah untuk dibuang. Bukan. Hanya ada satu jalan, yakni saling memusnahkan, saling cabar, mencabar, saling pertaruhkan nyawa antara nyala dan padam, saling pancung, saling bunuh. Kerana ini adalah jalan laksamana. Sebagaimana aku diajarkan oleh guru, ini adalah jalan laksamana. Maka aku berdiri di dalam garis laksamana, melintang engkau muntah darah, lalu engkau mati. Kerana aku dalam kalimah hak gaib aku di dalam kalimah Allahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Sidi guru, sidilah aku. Jadi dalam video yang singkat ni, aku nak maklumkan perihal lain. Saka tidak boleh dibuang hanya dengan meru'yah. Tidak. Kecuali ustaz-ustaz berkenaan, mereka yang melakukan perkara berkenaan adalah mengambil kesempatan. Kerana saka sekian lama duduk bersama manusia, dia melihat, mendengar, mengetahui dan sehampir berakal sebagaimana manusia, kerana ia hidup di kalangan manusia. Jadi hati-hati, jangan tertipu dengan ustaz-ustaz dan mereka-mereka yang mengaku boleh membuang saka. Hati-hati, jangan sampai ustaz-ustaz berkenaan dengan membacakan ru'yah, pada hakikatnya mereka lebih saka dari saka. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ni, aku nak maklumkan, aku ada urusan dengan saka yang kembali semula selepas dibuang. Entah dibuang ataupun tidak. Tapi sekali ini aku akan turun. Aku akan pastikan segalanya terlerai seperti aku katakan. Ini garis laksamana melintang muntah darah, lalu engkau mati. Kita tengok malam ni siapa yang berteguh dan siapa yang lebur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.